Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey. Jadi anak-anak, hari ini kita akan sambung pada topik kecurunan kecurunan gas lurus Jadi pada kelas yang lepas cikgu dah minta para pelajar untuk menyiapkan tugasan berkaitan dengan tajuk ini melalui modul PDPR yang telah dibekalkan dahulu. Jadi saya harap apa yang cikgu bincangkan pada hari ini pelajar membantu pelajar untuk menyemak kembalilah apa yang telah pelajar buat. Okey. Alright. So dalam soalan ini, soalan yang pertama, dalam rajah di bawah, PQ ialah suatu garis lurus. Okey. So soalan menghendaki pelajar untuk menyatakan jarak mencancang QR. Okey, so jarak mencancang. So mana Q? Okey, sini ialah titik Q. Okey, mana R ialah titik R. So jarak mencancang ialah jarak menegak. Okey, so macam kita nak dapatkan keadaan ini. Okey, kita tengok dia punya nilai paksi Y nilai Y dia. Nilai Y pada Q adalah Y2. Okey, nampak ni kan? Ni Y2. Ni nampak Y2 kat sini. Manakala nilai Y bagi R adalah Y1. So dalam keadaan ini dia tak bagi dalam bentuk nilai, so awak kena tentukan macam mana nak cari jarak mencancang. So jarak mencancang ialah kita boleh dapat di sini macam mana kita boleh dapat dengan cara Y2 Y2 tolak dengan Y1. So kita akan dapat jarak mencancangnya. Manakala jarak mengufuk PR, P dekat sini ni, R dekat sini. So jadi untuk mendapatkan P dengan R, apakah nilai X bagi P? X1. Apakah nilai X bagi R? X2. So untuk mendapatkan jarak mengufuk di sini, mesti nilai yang besar tolak nilai yang kecil kan? Yang besar ialah X2. So X2 tolak dengan X1. Tu jarak mengufuk. So kecerunan PQ adalah, so yang kita nak cari ialah kecerunan PQ ni. Ingat lagi kelas yang lepas. So untuk mendapatkan ini ianya bersamaan dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. So makna Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey. So itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Nyatakan sama ada kecerunan garis lurus MN adalah positif atau negatif. Positif ataupun negatif. Jadi kat sini mana yang positif, negatif? MN. Cikgu dah bagi tahu kelas sebelum ni, nak senang kalau awak nak mudah ni ingat kalau kita tengok garisan tu, macam ni. Dia naik ke atas kan? Itu mana kecerunan dia adalah positif. Kalau tengok yang ini pula MN dia ke bawah macam ni. Kita bacakan dari kiri ke kanan kan? So ini kecerunannya adalah negatif. Awak tulis bentuk ayat penuh lah. Saya buat ringkas ni. Ini positif. Ini kecerunannya negatif. So bagaimana pula bila dia melibatkan garis yang selari dengan paksi X seperti mana yang ketiga ni. Ni garisan MN ni macam ni. Garisan MN ni dia macam ni. Dia selari dengan paksi X. Apa kecerunan dia? Apa kecerunan dia? Kalau ikut kat sini nampak ni, katalah contoh lah titik N di sini, katalah sini saya kata 5 lah. Kemudian katalah M kat sini apa? Negatif 1. Kan? 5 negatif 1. So untuk mendapatkan kecerunan tersebut, maknanya boleh dapat tak? Kan dia paksi Y. Paksi Y dia apa? Paksi Y dia kosong kan? So kosong bahagi dengan berapa kat situ? Sampai 2 pula gambar kat sini. Nak tunjuk kat awak ni, nak bagi awak nampak so kosong bahagi dengan berapa? 5 tolak negatif 1, 6 kan? Bahagi 6. So kita dapat berapa tu? Kita akan dapat jawapannya sifar kat situ. Sifar. Jadi sini kecurunannya adalah sifar. Bila dia selari dengan paksi X, kecerunan dia sifar. Bagi yang selari dengan paksi Y pula, apa kecerunan dia? Macam ni. Apa kecerunan dia? So yang ini ni kecerunan dia adalah
tidak tertakrif. Tidak tertakrif. Tidak tertakrif. Okey. Bawa kira, kalau kira, contohlah sini ni katalah kita letak kita buat samaan 6 lah. Okey, yang bawah ni katalah -1. Okey. 6 tolak -1 7 kan. Okey, jadi mana 7 bahagi dengan 0. Cuba awak tekan kalkulator. Awak dapat berapa? 7. Okey, bahagi dengan sifar. So, nampak math error kan kat situ. Dia punya kecurangan adalah tidak tertakrif. Ingat ni kalau dia ke atas, dia yang ada positif negatif ni bila gaya lurus tersebut dalam keadaan yang condong. Kan? Okey. Alright. Okey, seterusnya tengok yang ni. Hitung kecurangan bagi setiap gaya lurus yang memiliki pasangan titik berikut. Okey, yang ini pun sepatutnya pelajar kita dah beberapa kali kelas kan kita buat soalan berkaitan dengan kecurangan ni. Ya. So kecurangan ingat Y, mana Y? Yang ni Y. Kan? X mana X? Depan ni X. Okay. So, formula dia ialah Y tolak Y. 11 tolak 6. Berapa? 5. Okay. Per dengan 4 tolak 2. Berapa? 2. So, jawapannya, kecurangannya ialah 5 per 2. Cikgu buat laju je ni sebab saya rasa pelajar dah mahir dah sepatutnya. Sama juga dengan yang ini. Y tolak Y. Okay. 7 tolak 1. Congak je. 6. Okey, bahagi dengan 2 tolak 3. 2 tolak 3 negatif 1. So, bersamaan dengan 6 bahagi, positif 6 bahagi negatif 1. Jawapannya negatif 6. Itu kecurangan dia. Okey, seterusnya yang ini sama juga. Y tolak Y. Nampak? Y tolak Y. 8 tolak 8. Sifar. Sifar bahagi. Ni tadi kan. 4 tolak negatif 3. 7. Ini kecurangannya adalah sifar. Okey. Kemudian last sekali yang bawah ni. Okey, Y tolak Y. Y tolak Y. 14 tolak sifar berapa? 14 tolak sifar 4. Okey. Kemudian 6 tolak 4 berapa? 2. Okey. Boleh kecilkan 4 bahagi 2. So, kecurangannya adalah 2. Ya? Okey. Tengok yang seterusnya. Okay, kalau tadi tu dia beri koordinat 2 titik. Untuk yang ini pula, dia tak beri koordinat 2 titik. Tapi maklumat yang dia bagi, pintasan. Dan soalannya bukan minta awak cari keceronan. Soalannya minta awak cari pintasan Y. Apabila dia bagi keceronan. So kan, bila maklumat yang kita ada pintasan, keceronan macam ni, awak ingat kita ada 2 formula kan untuk kira keceronan. Pertama guna formula tadi ni, Y tolak Y bagi X tolak X. Lagi satu formula, ingat lagi tak? Keceronan kita wakilkan dengan M juga kan, saya ringkaskan M ialah keceronan. Lagi satu formula dia ialah negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Tu kan formula dia. So kita masukkan formula ni. So di sini keceronan dia bagi berapa? Negatif 2. Okey, ingat formula mesti ada negatif pintasan Y bahagi X. Pintasan Y kita dah tahu belum? Kita tak tahu. So pintasan Y ni lazimnya kita guna huruf C mewakili pintasan Y. Okey, kita gantilah C kat atas ni. Tu yang kita nak cari. Bahagi dengan nilai pintasan X dia bagi 3/4. Okey, 3/4. Kalau tak kerti nak tulis macam mana, buat je kat bawah ni. 3/4 macam ni. Okey. So sekarang ni ini membawa masuk apa? Negatif 2 sama dengan negatif C bahagi 3/4. Okey. Jadi sekarang ni apa yang perlu buat? Alright. So bila ni kita nak jawapan ni C ni. Kan kita biar sekarang ni dua-dua ada negatif kan? Kanan negatif, kiri pun ada negatif. Kita boleh potong terus negatif dengan negatif ni. Okey. So bila kita nak C, apa hubungan C dengan yang bawah ni? Bahagi kan? So bila bahagi pindah jadi apa? Darab. So ni akan jadi 2 darab 3/4. So boleh dapat C tak kat sini? Okey, boleh. C sama dengan, okey, 2 dengan 4. 4 bahagi 2, 2. 2 bahagi 2 1. So ringkasnya berapa jawapan dia? 3/2. Kita boleh tulis kat belah sini lah. C sama dengan 3/2. Okey, ataupun pintasan Y sama dengan 3/2. Pintasan Y sama dengan 3/2. Okey, boleh ya? Okey. Nanti awak tak sempat ni, awak ni baliklah. Rewind balik.
Apa yang saya terangkan ni. So nak pergi pada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua sama juga. Okey, nak cari pintasan Y. Okey, guna formula tadi. Kecerunan dia bagi 2/3. Kecerunan ialah 2/3. Sama dengan formula negatif pintasan Y. Kita ganti dengan C. Bahagi dengan pintasan X dia berapa? 6 di sini. So kita nakkan C. So sekarang ni bila kita nak C, okey, kita biar C dekat belah kanan ni, kita pindahkan negatif 6. Kita bawa negatif 6 tu. Bila bahagi negatif 6, pindah jadi apa? Darab. Bila negatif, pindah dia tetap jadi negatif 6. Macam tu. So depan ni kekal sebagai 2/3. So boleh kecilkan tak kat sini? Boleh. 6 dengan 3, 6 bahagi 3, 2. 3 bahagi 3, 1. So maka C bersamaan 2 kali negatif 2, negatif 4. C negatif 4. Ataupun nak tulis balik pun boleh, lagi bagus. Pintasan Y sama dengan negatif 4. Okey. Okey, ini bila mana dia beri kecerunan, dia beri pintasan X, nak cari pintasan Y. Okey. So konsep ini sama tak untuk kita teruskan pada soalan yang seterusnya? Ini kemahiran awak menggunakan ataupun kemahiran pengetahuan awak berkaitan dengan persamaan linear. Benarnya sama sahaja. Okey. Sekarang ni terbalik. Tadi dia bagi pintasan X kan? Sekarang ni dia bagi pintasan Y, cari pintasan X. So konsep dia adalah sama. So kecerunan ialah negatif 3/4. Okey, sama dengan negatif pintasan Y dia bagi berapa? 9. Okey, yang awak nak cari ialah pintasan X. Okey, saya pakai macam ni, pintasan X. Saya ringkaskan gitu. So untuk mencari pintasan X, okey, first kali tengok kalau dia kiri kanan dia negatif, kita boleh potong dia. Negatif kita boleh potong. So untuk mencari pintasan X, nak cari pintasan X kan, pintasan X kat bawah ni. So kita kena pindahkan dia. Dia bahagi, so ni pindah, dia akan jadi naik ni, akan jadi darab kan. Okey, so pintasan X naik atas, dia jadi darab pintasan X. Okey, dalam masa yang sama kita tak nak yang ni. Kita nak pindahkan dia ke sini kan. Okey, kalau confuse saya tulis dululah. Saya tulis dulu. Ni 3. Jadi yang ada kat 3/4 pintasan X. Okey, sama dengan 9. Ni kan kita ada benda ni kat belah kiri. So bila kita nak pintasan X, okey, perhatikan. 3 dengan 4 ni, 3 ni darab kan. 4 tu bahagi. So bila kita pindahkan dia, pintasan X sama dengan, okey, 9 dah ada memang belah kanan. Okey, yang 4 ni pindah, dia akan jadi darab 4. Yang 3 tu pindah, dia akan jadi bahagi 3. Nampak? Okey, permudahkan ataupun selesaikan dia. 9 dengan 3 boleh kecilkan. 3 bahagi 3, 1. 9 bahagi 3, 3. So pintasan X bersamaan 3 kali 4, 12. Okey, pintasan X sama dengan 12. Okey, alright. So kita pergi soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang ni, yang bawah ni sama juga. Okey, yang ni kita ambil soalan yang ni ni. Okey, sama juga. Kecerunan dia 3. Okey, formula negatif pintasan Y. Pintasan Y ialah berapa? Ingat, negatif tu memang ada formula dia ialah, okey, saya tulis balik. Kecerunan ialah negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okay, dalam soalan ni, M dah bagi kecerunan ialah 3. Okay, negatif tu memang kena ada. Pintasan Y ialah, nampak, negatif 15. Jangan confuse. So, ni ialah negatif 15. Okay, bahagi dengan pintasan X, tak tahu. Ni yang kita nak cari. Ni yang kita nak cari. Okay, konsep dia, ini bahagi. Okay, kita pindah dia jadi dah. Dia akan jadi 3 darab pintasan X. Sama dengan negatif kali negatif, positif. So, sini jadi positif 15. Awak nak pintasan X sahaja. Apa hubungan X, pintasan X dengan 3? Darab. Ni hubungan dia dah darab. So, bila darab, pindah dia jadi bahagi. So, 15 bahagi 3 bersamaan 5. So, pintasan X dia adalah 5. Okey, boleh Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, ni untuk mencapai TP 4. Dah dapat belum? Okey, kalau tengok sini dia bagi tahu kecerunan bagi garis lurus. Garis lurus apa? Yang menghubungkan dua titik ni. 38 dengan 2K5 ialah 2/3. So 2/3 itu adalah kecerunan. Ini adalah
koordinat. So nak guna formula mana? Ingat formula ada dua kan? Satu formula y tolak y bahagi x tolak x, ataupun formula negatif pintasan y per pintasan x. So bila dia bagi koordinat, kita guna formula koordinat lah y tolak y tu. Okay, so kita masukkan. So kecurunan ialah 2 per 3 y tolak y. So mana y? Ni dengan ni kan. Okay, so buatlah 8 tolak 5 berapa? 8 tolak 5 3. Sebab tu boleh congak kan, terus kira. So yang seterusnya x tolak x. So x ingat ni tadi dah buat 8 tolak 5. So ni 3 tolak 2k. Boleh permudahkan? Tak boleh. So yang ini kita salin lah, 3 tolak 2k. Macam tu. Okay, bila macam ni, ni kita kena pindah dia naik atas. So bila pindah naik atas, ini dia akan jadi apa? Dia akan jadi darab. Okay, so dia akan jadi, saya sebut belah sini dia akan jadi 2 per 3 darabkan dengan 3 tolak 2k sama dengan 3. So point awak nak apa? Awak nakkan nilai k ni kan, nilai k ni. Dia apa kita nak buat? Okay, kita permudahkan dia. 2 per 3 boleh pindah. 2 per 3 bila pindah dia akan jadi apa? 3 ni bahagi kan, dia belah bawah. Pindah dia akan jadi 3 yang ni memang dah asal. Okay, yang 3 yang ini bila pindah dia akan jadi darab 3. 2 ni pula dia akan jadi ni. Okay, nampak? So belah kiri kita ada apa? Belah kiri kita masih lagi ada 3 tolak 2k. Okay, so permudahkan yang ini. So ini awak akan dapat 3 kali 3 berapa? 9. Belah sini akan jadi 9 per 2. Okay, belah kiri ni kita 3 tolak 2k. So kita nak kekalkan siapa kat belah kiri ni? Kita kekalkan yang ini dulu. So 3 kita pindah. So 3 di sini peranan dia apa? Dia ialah 3 tolak 2k. Okay, so ni dia positif 3. So pindah dia akan jadi tolak 3 dekat sini. Okay, belah kiri tu negatif 2k kekal. Ni tolak 3k pula kat sini. Nanti 2k kekal, ni 3 tolak 3. Okay, 9 per 2 tolak 3. Okay, jadi sekarang ni kalau awak nak permudahkan, okay, 9 per 2 tolak 3 kita boleh buat dalam bentuk inilah 9 per 2 tolak 3. Ini kita darab 2. So ini akan jadi 6 per 2 lah kan. 6 per 2 sama. Jadi 9 faham tak saya cakap ni? 9 tolak 6 bahagi dengan 2. Okay, ini masih ada negatif 2k lagi. Okay, kemudian ni akan jadi 9 tolak 6 berapa? 9 tolak 6 3. 3 per 2. Okay, negatif 2k kita nak k je. Dia darab pindah, so dia akan jadi bahagi negatif 2. Banyak guna kalkulator boleh dapat jawapan. Okay, cikgu tak nak guna kalkulator, cikgu nak ajar awak cara konsep kira ni. So 3 per 2 bahagi akan jadi dah darab. Ni negatif 2 negatif 2 per 1 kan. So darab akan jadi darab negatif 1 per 2. So bila kita ringkaskan, k bersamaan negatif atas bawah darab bawah. So negatif 3 per 4. So nilai k adalah negatif 3 per 4. Panjang ni. Ni nanti kan awak scroll, awak tengok balik penerangan saya satu persatu saya bagi tahu tadi, fahamkan. Okey. Ya, alright. So untuk soalan yang keempat, okey, cikgu padamkan kejap ni dulu. Nak nampakkan soalan tu sekejap Okey, kita tengok soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 lah soalan penyelesaian masalah. Okey, dia beri dua garis lurus. Okey, FG dengan JK. Okey, semua dia bagi koordinat. Okey, soalan ialah hitung kecurunan JK. So bila macam ni, awak fokus pada JK sahaja. So JK yang ini kan. Okey, perhatikan apa maklumat yang kita ada pada JK. So maklumat yang kita ada ialah kita ada koordinat dia. Kita ada koordinat dia lengkap kan. So kita cakap ialah kecurunan. So kecurunan kalau nak ringkasnya lah, M ialah kecurunan. Kecurunan apa? Kecurunan JK ialah Y tolak Y. So 5 tolak negatif 3 bahagi dengan X 4 tolak negatif 2. So 5 tolak 3 berapa? 8 kan. Okay, 4 tolak 2, 4 tambah 2 6. 8 per 6 kecilkan akan jadi 3 per 2. Okay, ni ialah kecurunan JK. Okay, alright. Okay, soalan seterusnya, adakah garis lurus JK dan FG selari? Okay,
fahamkan bila dia kata selari ni maksudnya ni dia kecerunan dia sama. So bila dia suruh buktikan, maknanya kita kena carilah pula kecerunan FG. Kalau kecerunan FG itu sama 3/2, so ia adalah garis selari. Kita tengok so kita tengok kecerunan FG. Kecerunan FG. Okey. So kita ada apa? 10. 10 tolak apa? 10 tolak negatif 2. 10 tolak negatif 2. Bahagi dengan berapa? 2 tolak negatif 7. Okey, saya naik ke atas sikit Okey. So ni akan dapat berapa? 10 tolak 2, 12. Kan? Okey, bawah tu 2 tolak 7, 2 tambah 7, 9. Boleh kecilkan tak? Boleh. Sifir berapa? Sifir 3. 12 bahagi 3, 4. Okey, 9 bahagi 3, 3. So, adakah kecerunan JK dan FG sama? JK tadi 3/2. FG 4/3. So, adakah dia selari? Aku kena jawab tu. Ni soalan kebat ni. So, garis lurus JK. Tulis sikit garis lurus JK tidak selari. Tulis ayat lengkap. Tidak selari. Tidak selari. JK dan FG. Ringkas sikit. JK dan FG tidak selari. Kerana, tambah ayat sikit. Kerana kecerunan. Kerana kecerunan. Apa tadi? JK 3/2 dan kecerunan. Tambah sikit kecerunan. Okey. FG 4/3. Kerana kecerunan tidak sama. Okey. Alright. Okey, boleh ni. Saya harap jelas dan membantu pelajar. Jadi, semak balik jawapan kelas yang lepas. Seandainya salah, sila buat pembetulan. Okey, kalau betul semua dah faham tak? Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.